ada kari. Okey lah, try yang daging. Yang daging, time makan pun ada rasa kari. Okey lah, kita makan pau. Pau pun macam gitu. Pau ayam ada juga rasa kari, betul tak? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. So, selalunya namanya pelancong, kalau kita macam tengah jalan-jalan kat luar negara, ada momen yang kita akan senang kalau kita cari makanan yang kita dah biasa makan, betul tak? So, jadi macam saya pun pada masa dulu pergi Malaysia, macam belum terlalu boleh tahu nak makan, belum terlalu boleh dan belum terlalu berani nak mencuba macam nasi kandar, apa lagi, kalau nasi lemak bolehlah, macam laksa, lepas tu lagi roti canai yang kuah kari, sebab tu makanan baru pada tekak kita, betul tak? So kita carilah KFC. Bila sekali cari KFC dah biul otak, sebab kita tak ada KFC menu yang ada nasi. Semua set tu adanya roti. Kini dengan pack baharu, korang boleh tengok dulu feedback daripada customer dan order yang masuk setiap harinya. Alhamdulillah ratusan pack. Korang jangan sampai lambat untuk try produk saya. So, saya nak memperkenalkan keempat produk saya. Alright, so ini ialah sambal garing bilis kacang. Ketahanan sambal garing ni hingga 4 bulan. Kenapa boleh lama? Yes, disebabkan produk saya tidak berminyak dan ready to eat. Korang just letak dekat meja makan. Anytime korang nak makan, boleh makan. Tak payah masuk peti sejuk. Lepas tu sangat sesuai korang bawa pergi travelling kerana memudahkan korang untuk makan. Dan yang ini ialah kacang sirih pedas manis. Tingkat keranggupan kacang ni sedikit berkurang sebab kacang ni kita dah sira, tapi korang jangan risau kerana banyak customer yang memang menyukai kacang sirih pedas manis ni. Tapi kalau korang suka kacang yang tak manis, korang suka kacang rangup, betul-betul rangup dan lemak-lemak masin, better korang ambil kacang rempah. Kenapa saya sebut kacang rempah? Sebab dia ada rasa-rasa kari yang sangat light. Dia tak too much. Okay, so the last one, ini ialah sambal garing bawang. Korang yang tak kuat makan bilis, better korang ambil sambal garing ni. Tapi dekat dalam dia pun ada udang geragau. Sangat sesuai dimakan dengan apapun lauk. Nasi, mi, bubur, tak kisah. Ikut kesukaan korang. So, ini korang boleh dengar keranggupannya. So, korang boleh order melalui WhatsApp atau Shopee. Untuk ejen, saya sangat alu-alukan. Thank you semua. Hi everyone. So, hari ini saya nak kongsi sedikit cerita tentang 2 tahun lepas pada masa awal-awal saya buat vlog. So, saya menceritakanlah tentang culture shock pada awal saya datang ke Malaysia. Tapi korang tahu banyak sangat saya dapat kecaman. Salah satu kecamannya, dia kata, yang engkau ni hidup Malaysia sebelah mana? Mana ada KFC tak ada nasi? Lepas tu lagi saya dah membahas tentang snack-snack atau jajanan di Malaysia yang saya cerita basic rasanya tu kebanyakan kita akan menjumpai rasa kari. Lepas tu saya lagi dapat hujatan yang katanya, engkau ni jangan nak menjatuhkan Malaysia. Banyaklah perisa jajan kat Malaysia, bukan hanya kari je. Okay, so kita bahas lagi. Kita bahas sebab 2 tahun lalu follower saya, alahai, baru 100 atau 200 subscriber je. Sekarang Alhamdulillah dah nak mencecah 22,000 followers. So kita nak membahas, siapalah tahu encik atau cik yang dulu hujat saya. Korang boleh tengok lagi vlog ni. Mungkin pada masa tu, kenapa encik atau cik ni boleh hujat saya? Sebab kita ni terkadang kalau tengok vlog, kita tak nak tengok dari awal hingga akhir tau. Jadi bila korang percepat vlog ni, korang dengar saya bercerita hanya 1 atau 2 ayat, itulah yang korang akan faham. Itulah yang korang akan, katakan perempuan ni buat cerita tentang ni je, tapi korang tak nak dengar. Okay, so saya jelaskan ya. Ini pun bagus kalau ada teman-teman di Indonesia yang lihat, yang kalian ada planning mau ke Malaysia. Di sini saya akan membahas perbedaan Malaysia tahun 2011
2010 dan sekarang 2023. Okey. Pada masa saya jalan-jalan ke Malaysia, maksudnya belum menetap ya. Ayat jalan-jalan ni maksudnya belum menetap. Okey, pada masa tu saya datanglah dengan family saya. Macam biasalah kan, pergi KFC, lepas tu confused, dah tak ada menu nasi. Ingat ya, ini kisaran tahun 2009-2010. Yang saya ingat, KFC Malaysia mengadakan menu nasi mungkin dalam 6 tahun lalu. So korang yang boleh betul-betul ingat, korang boleh komen di bawah. So saya pun terima juga untuk sesiapa yang nak menghujat, silahkan ya. So ini hanya sharing saya lah. Yang saya ingat, Malaysia mengadakan menu nasi di KFC itu mungkin dalam 5 atau 6 tahun lalu. Tapi tahun 2009-2010 itu kan berapa belas tahun lalu ya. So memang belum ada. Sebab apa? Sebab saya bukan hanya ke satu KFC. KFC yang dekat airport KL pun saya pergi, KFC yang dekat Johor pun saya pergi. Memang tidak ada menu nasi. Jadi set dia ada coleslaw, ada mashed potato dan ada roti bun kan, yang petak tu kan. So bila macam tu dah mula confuse, alamak, macam mana ni kita ke Indonesia. Kalau korang tahu, Indonesia ni dia mempunyai ayat persatuan atau ayat kepercayaan yang menyatakan orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan namanya, gitu. Jadi pada masa tu memang macam, aduh, kenapa boleh makan KFC ni tak ada nasi, makan macam mana ni? Lepas tu roti ni nak dimakan macam mana? Sama pun macam suami saya, bila kat Indonesia makan KFC, sampai pun sekarang sebenarnya tahu, suami saya tak pandai lagi makan KFC dengan nasi. Jadi itulah mungkin culture shock, perbezaan antara dua negara. Sebab even pun Malaysia ni terbiasa juga makan nasi lah, macam nasi lemak semua-semua. Tapi untuk yang KFC ni dia tak terbiasa. Tapi kalau ke Indonesia semua dibedal dengan nasi. Korang tahu tak? Makan Maggi pun dengan nasi kan. Kerupuk kosong pun boleh jadi makan dengan nasi. Pun sedap untuk yang terbiasa lah. Lepas tu untuk KFC tu dah case close lah, itu ceritanya. Dan memang betul untuk korang yang daripada Indonesia atau mungkin luar Indonesia yang first datang ke Malaysia, mesti akan merasakan macam saya tahu. Kita ni namanya orang baru, pelancong, kita tak tahu detail apa makanan dekat Malaysia, apa macam kalau kita nak cari snack yang lain daripada rasa kari harus cari dekat mana. Kita tak akan dapat sedetail info tentang tu. Jadi memang pengalaman saya, macam kalau pergi kat kedai ni, kita beli snack rasa kari. Pergi cari benda lain, makanan, mesti ada kari. Macam contoh kari pup, mesti ada rasa kari kan. Kalau dekat Indonesia, kari pup tu kita sebut pastel. Jadi pastel ni dalam dia ada kentang gitu kan. Tapi memang tak ada kari. Sebabnya perbezaan itu, Indonesia mungkin tak ramai orang India. Lepas tu memang basic kari tak terpakai, even pun pakai macam sikit. Jadi tak terbiasa dengan kari lah. Sedangkan Malaysia itu dah boleh menjadi kesatuan rasa kari ni, macam gitu. Jadi pada masa tu saya nak beli kari pup daging atau kari pup kentang. So saya fikir kentang mungkin yang macam dekat Indonesia kot, tapi bila makan ada kari. Okeylah try yang daging. Yang daging time makan pun ada rasa kari. Okeylah kita makan pau. Pau pun macam gitu. Pau ayam ada juga rasa kari, betul tak? Macam gitu. Tapi bila dah seiring berjalannya waktu, saya dah menetap dekat sini, barulah saya menemukan macam, oh rupanya snack ni bukan rasa kari. Oh rupanya snack ini bukan rasa kari, macam gitu ya. Jadi memang memerlukan masa tahu untuk pendatang terbiasa dengan persekitaran macam gitu. Jadi tak mungkin kita yang baru nak beli jajan tu, kita confirm tak, oh yang ini bukan rasa kari, oh yang ini tak ada ingredients kari. Sedangkan kita kalau beli jajan tak adalah detail, no, kita nak baca kan. Bila kebetulan tu yang kita ambil
kita rasa ada kari, yang ini pun kita ambil ada rasa kari, macam gitu ceritanya. Bukan pasalnya nak menjatuhkan Malaysia lah cakap semua makanan kari. Tak, ini kan keluh kesah cerita tentang pendatang. Maksudnya bukan pendatang lah, macam kan nanti aku salah lagi bahas pasal pendatang, bukan pelancong, ya, pasal pelancong, macam gitu. So bila korang pun datang Indonesia, nanti ada je lah kan korang kata Indonesia asyik ini je makanan ni, asyik ini je makanan ni, sebab korang tak terbiasa. Even pun korang search apa je nanti nak dimakan, nak cari ini belah mana, tapi tetap namanya kita pelancong, kita memerlukan masa untuk kita tahu round sekeliling kan. Lepas tu tapi memang sampai sekarang tahun 2023 ada satu pertanyaan sebenarnya yang saya nak tanya, tapi korang jangan terasa hati tau. Memang saya nak tanya, ikhlas hati saya nak tanya. Yang kenapa saya nak tanya? Sebab saya belum ada jawaban sampai sekarang. Yang saya nak tanya, kenapa dekat Malaysia ni terbiasa dengan perempuan dia pakai tudung tapi dia boleh pakai lengan pendek. Faham tak maksud saya? Macam gitu. Itulah yang saya nak tanya. Sedangkan maksudnya kan daripada lengan ni pun kan aurat, tapi kenapa boleh terbiasa macam gitu? Memang itu yang saya nak tanyakan sangat tau. Kalau korang ada jawapan, boleh tolong komen. Memang saya penasaran. Sebabnya pada masa awal saya datang ke sini pun saya terperanjat. Family saya pun terperanjat tau. Sebab memang kebanyakan yang kita fikir daripada Indonesia, bila kita ke Malaysia ni kita tahu, oh kita nak datang ke negara Muslim. Indonesia pun negara mayoritas Muslim. Cuma korang faham tak perbezaannya? Indonesia ni Muslimnya Muslim biasa lah. Maksudnya macam mana nak kata. Tapi kalau Malaysia ni, kita dalam fikiran benak kita sebelum kita datang, mesti kita fikir, oh mesti Malaysia ni Muslimnya lebih kuat macam gitu. Tapi memang sangat terperanjat bila tengok macam perempuan kan pakai tudung tapi dia guna lengan pendek, guna tangan pendek bajunya. Itu pun ada yang masuk mall, ada yang pergi kedai, ada yang setakat jalan. Memang banyak saya menemukan yang memang bertudung tapi pakai lengan pendek. So kalau korang ada jawapan, please jawab. Saya nak tahu kenapa. Apakah mungkin dah pasal terbiasa? Tapi kan maksudnya terbiasa kan, tak apalah, korang jawab je. Okay, so untuk teman-teman yang di Indonesia yang mau datang ke Malaysia, boleh komen apa yang mau saya ceritakan. Kita boleh sharing lagi di next video. Guys, jangan lupa untuk kawan-kawan di Malaysia support niaga kecil saya. InsyaAllah saya boleh meyakinkan kepada korang produk yang saya jual sedap. Sebab apa? Sebab ini adalah tahun kedua dan Alhamdulillah produk saya masih tetap berada di perindustrian makanan. Lepas tu lagi sampai detik ini saya masih buat semua sendiri. Sebab saya memang tak ada buat ini kilang, so memang saya masih buat di rumah lah. So daripada perlengkapan masak, ingredients, insyaAllah semua masih saya boleh kontrol lagi. Saya akan pastikan kualitas yang terbaik. So untuk sekarang ni kita ada produk baru, iaitu sambal daging Cirebon. So sambal daging Cirebon ni dia menu khas daripada Kota Cirebon, Jawa Barat. Packaging dia ready to eat ya. Jadi bila korang beli, korang boleh terus makan. Itu saya menggunakan produk Ritot, ketahanan hingga 2 tahun. So bila korang beli sekarang, korang kata 2 bulan lagi saya nak travelling, simpan je, tak ada masalah. Selagi sambal daging ni pouch dia tak kembung, so maknanya dia masih ready to eat ya. Lepas tu lagi ada detox tea. Okay, so korang yang tengok vlog saya daripada dulu, korang tahu badan saya gemuk dan sekarang saya dah berjaya turunkan berat badan 7 kilo. Alhamdulillah. Rasa dia macam kita minum air kosong je guys, macam kita minum teh tak ada gula, macam gitu. Itu pun saya buat sendiri.
daripada ingredients apa herba di dapur saya buat. Korang boleh google apa manfaat daripada lengkuas, daripada halia bentong, daripada serai, daripada kunyit, macam gitu ya. So bila korang tanya aman ke lelaki pun minum, aman. Lelaki, perempuan, usia muda sampailah ke tua, sangat dianjurkan, apalagi anda berumur ya. Sangat bagus sebab dia boleh untuk kolesterol, gula darah, tekanan darah rendah, semput, jantung, mencegah kanser, gout. Banyak, suami saya pun minum, family minum ya. Alhamdulillah, kita nak sihat sama-sama. Saya doakan untuk orang yang dah pernah rasa produk saya, yang selalu repeat, Allah murahkan rezeki korang. Sama-sama support saya ni. Macam ada satu keinginan tau guys, saya ni kan bukan warga negara Malaysia. So macam adalah teringin yang berfikir, boleh ke saya berjaya? Macam gitu, macam teringin. Sebab saya kan basicnya memang saya suka masak dekat dapur. So bila macam tadi aktiviti, saya dah mula macam, alamak apa lagi yang saya nak buat. Saya nak masak, saya nak bagi semua orang rasa masakan saya, macam gitu. So untuk kudapan kacang insyaAllah sangat sedap, tak ada minyak ya. Jadi korang nak makan banyak tu, korang jangan risau sakit tekak, insya-Allah tak ada masalah. So korang boleh order, korang tengok description box ada link Shopee untuk kudapan kacang rangup, kacang rangup rempah, kacang rangup sirap pedas manis, sambal garing bawang udang geragau, sambal garing bilis kacang, detox ramuan rempah, dan sambal goreng daging. InsyaAllah semua harga terjangkau. Sedap! Sebab saya masak sendiri. Bye guys. Assalamualaikum.